saya doakan mudah-mudahan selepas Ramadan pun ramai lagi yang akan datang di surau ni untuk kita sentiasa berjemaah di surau ini, insya-Allah. Baru sehari kita berpuasa dan ada beberapa perkara penting yang saya nak kongsikan. Antaranya adalah apakah amalan yang antara amalan yang penting untuk kita buat bulan Ramadan. Iaitulah yang saya nak kongsikan malam ini adalah berdoa. Berdoa sepanjang hari bulan Ramadan. Satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaim 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Bermaksud sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, tatkala waktu berbukanya adalah waktu doa yang tidak ditolak. Maksudnya kita sebelum berbuka, tolong jangan sibuk-sibuk benda lain. Berdoalah. Jangan sibuk nak hidang-hidang makanan. Cuba plan time lah. Jangan sibuk-sibuk nak mandi. Ataupun jangan sibuk-sibuk kat bazar Ramadan lagi. Ataupun jangan sibuk-sibuk leka tengok TV tengok TV sampai ataupun melayan WhatsApp ataupun Facebook. Jadi sebelum waktu berbuka tu berdoalah. Satu lagi hadis yang saya nak kongsikan, riwayat Al-Bazzar, "Salasatun haqqun 'ala Allah alla yuraddu lahum da'watan, as-sha'im hatta yuftir, wal mazlum hatta yuntasar, wal musafir hatta yarji'." Tiga yang menjadi hak Allah untuk tak menolak doa mereka. Hak Allah untuk tak tolak doa mereka. Yang pertama, orang berpuasa sehingga berbuka. Ini menunjukkan bahawa waktu kita berdoa tu panjang. Kita berpuasa bila-bila masa sampailah berbuka, itulah waktu berdoa. Yang kedua, orang yang dizalimi sehingga dibantu. Orang yang zalim, orang yang dizalimi sehingga dibantu. Sesiapa saja yang dizalimi maka doanya tidak tertolak. Dan orang bermusafir sehingga ia pulang. Jadi kalau kita bermusafir pun waktu yang baik untuk doa. Selain daripada bermusafir, kita dengar radio, tengok VCD kita kan dalam kereta. Balik kampung ni, raya ni kan, mesti kita pasang CD lagu raya kan. Jadi rugi rugi sebab waktu bermusafir itu adalah waktu berdoa. Jadi jarang ada CD doa. Kalau CD doa pun bukan kita yang doa, orang yang dalam sini itu yang doa. Sepatutnya kita yang berdoa. Elakkan dengan lagu raya, lagu-lagu dengar radio, lagu-lagu yang macam-macam lah. K-pop lah, sekarang ni J-pop lah, Jawa pop dah tak ada. Jadi elakkan. Waktu bermusafir adalah waktu berdoa. Satu lagi hadis yang lebih kurang sama, riwayat Tirmizi, hadis sahih. Tiga orang yang tidak ditolak doa mereka: orang yang berpuasa sehingga berbuka, pemerintah yang adil, Allah tidak menolak doa pemerintah yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Dia kurang dengan maksud hadis tadi. Tapi nak ceritanya, orang berpuasa, doa tu tidak ditolak sehingga dia berbuka. Maka sepanjang kita berpuasa, kita kena berdoa. Doa. Jangan kita berpuasa ni pukul 9 pagi dah duk fikir petang ni nak beli cek molek, lepas tu nak beli air apa, cendol, air tebu. Itu yang bila petang pergi bazar Ramadan tu penuh 10 plastik. Cukup lah mujur jarinya ada 10. Kalau lebih lagi. Jadi kalau kita pada pagi fikir pasal nak makan apa, nak minum apa, nanti berbuka nanti macam mana, yang mana dulu, cendol dulu ke air tebu dulu, benda tu membazir. Maksudnya pemikiran tu membazir masa fikir benda-benda macam tu. Lebih baik kita isikan dengan doa. Nak doa apa Ustaz? Doalah segala apa yang kita nak doa. Kita ada banyak hajat, doa. Ataupun kita doa yang
Kita pergi berjalan pergi kerja, doa, ya Allah selamatkan perjalanan aku, pergi kerja, balik kerja. Doa supaya kerja aku ni kerja yang halal, tak ada benda-benda yang haram yang masuk dalam desk aku. Doa supaya kerja kita dipermudahkan, tak ada orang yang nak dengki kat aku. Doa supaya apa yang aku buat ni baik untuk orang lain. Doalah. Doakan kawan-kawan saudara-saudara kita di Syria, di Palestin, di Mesir, yang mana yang tidak dipanggil ke mahkamah pun untuk bela diri, tapi dihukum mati. Di Mesir tidak dipanggil ke mahkamah, tapi dihukum mati. Baca berita tak? Ya, itu mereka yang dizalimi, kita kena doakan. Ya. Saudara-saudara kita di Rohingya dekat, saudara-saudara kita yang kena gempa bumi di Ranau, ya. Jangan tak ambil tahu pula, ya. Dekat dah gempa bumi yang kita selama ni kita, alhamdulillah, bumi Malaysia ni memang tak ada lah gunung berapi ke gempa bumi ke. Tapi benda tu tak lama, bumi berubah. Bumi berubah dan Allah juga boleh tunjukkan kuasanya. Jadi benda-benda tu kita memang bersyukur, tapi macam mana kita tunjuk cara bersyukur tu. Sekarang ni dengan gempa bumi sana sini, dengan apa, kapal hilang, kapal laut hilang, kapal terbang hilang, itu semua ada benda-benda yang menjadi peringatan untuk kita. Doakan untuk saudara-saudara kita yang dizalimi. Doakan untuk kesejahteraan umat Islam secara keseluruhannya. Doakan, sebab kita perlu doakan untuk orang lain, jangan doa untuk diri kita sahaja. Doakan supaya apa yang kita lakukan adalah mendatangkan kebaikan. Doakan supaya lisan kita ini terjaga. Penuh masa kita lah boleh doa, daripada pagi sampai petang. Elakkanlah daripada duk fikir pasal makan, duk fikir pasal raya. Boleh fikir, tapi jangan banyak sangat. Banyakkan berdoa, sebab doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'a asma'? Qala Rasulullah SAW, jawful lail al-akhir wa duburu salawatil maktubah. Ditanya kepada Nabi oleh sahabat, ya Rasulullah, waktu bilakah doa paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawab Nabi, pada hujung malam. Bila hujung malam? Waktu kita sahur. Jadi sahur ni kena bangun. Tasahharu fa inna fis sahur barakah, sabda Rasulullah SAW. Kena bersahur. Yang lepas ni kita murid ni bukan sahur. Sahur ni waktu dia adalah sebelum subuh. Pukul 4 pagi ke 5 pagi ke, waktu tu kena bangun. Walaupun kita teguk air. Saya tak makan nasi, Ustaz. Awal pagi macam tu tak lalu nasi, tak payah nasi. Minum air seteguk pun jadilah. Dah namanya sahur. Makan kurma sebiji, makanlah 3 biji ke 7 biji ke. Kurma tu bagus, memberi tenaga untuk sepanjang hari. Tak payah nasi pun, yelah setengah orang perlu nasi, tapi secara umumnya kurma tu dah cukup baik. Tapi jangan bangun makan kurma lepas tu tidur balik. Kena tahajud dan juga berdoa. Sebab Nabi sebut dah, waktu doa mustajab sebelum subuh, iaitu pada waktu sahur. Banyakkan berdoa. Doa untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk saudara-saudara kita yang tertindas di sana sini, doa untuk kebaikan Islam, doa supaya Islam ini lebih berkembang, doa supaya Islam ini lebih berkembang, lebih maju, mendapat tempat di dalam dunia ni, Islam ni tertegak kembali. Doa. Cuma yang perlu kita berhati-hati, yang saya nak ingatkan, walaupun banyak mana pun kita berdoa, satu hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan, zakar ar-rajula yutilu safar ash'ata aghbara yamudduhu yadayhi ila sama' ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Nabi SAW menyebut tentang seorang pemuda yang bermusafir. Tadi kita baca hadis bahawa kalau kita musafir, doa kita tak tertolak, ya.
Tapi Rasulullah menceritakan seorang pemuda yang bermusafir, perjalanan yang jauh, rambutnya kusut masai. Maksudnya dia jauh berjalan, padang pasir, kekeringan, mukanya berdebu, di mana dia mengangkat tangan ke langit, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maksudnya berdoa kepada Allah, memohon pertolongan, mungkin memohon supaya perjalanan dipermudahkan dan sebagainya. Tapi Nabi cakap, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dengan memakan makanan haram, maka bagaimana kami, iaitu Allah, mahu mengabulkan doanya? Ini adalah satu yang kita kena ingat. Doa banyak mana sekalipun, kena berhati-hati pada kita punya pakaian kita, makanan kita dan sebagainya. Saya nak bagi satu hadis lagi yang berkaitan. Memang tema malam ni pun tema muamalat, memang topik saya kuliah bulanan di sini. Hadis riwayat daripada Haytami, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', an umrihi fima afnahu, wa an ilmihi ma 'amila bihi, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an syababihi fima ablahu. Takkan bergerak dua tapak kaki seseorang pada hari kiamat, tak berganjak ke mana-mana pun, sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Yang kita kena ingat bahawa pada hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang 4 perkara. Setengah hadis yang lain sebut 5 perkara, tapi tak apalah, kita ambil hadis yang lain. Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Jadi waktu kita hari kiamat nanti, kita akan ditanya umur kita ni yang kita hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun di dunia ni, untuk apa kita habiskan. Agak-agak aku nak jawab. Mungkin kita pun tak dapat nak jawab. Apa benda yang aku buat? Kita hidup 50 tahun, apa benda yang aku buat? Tapi di hari kiamat nanti kita akan menjawab sendiri. Tak payah nak ni, kita akan. Tapi apa yang kita jawab tu akan reflect apa yang kita buat. Jadi saudara-saudari, bukan topik kita pada malam ni, tapi saya peringatkan, isilah kehidupan kita ni dengan sesuatu yang bermakna. Bermakna untuk orang lain, bermakna untuk agama. Jangan terlalu asyik dengan urusan diri sendiri, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, tapi tidak ada apa-apa pun sumbangan sedikit pun kepada orang lain. Tidak ada sumbangan kepada agama, tidak ada sumbangan kepada orang yang susah, ya. Jadi fikir-fikirkanlah tentang tu. Yang kedua, tentang ilmunya, amal apa yang dilakukan dengannya. Jadi ilmu yang kita belajar, tak kisahlah kita belajar ilmu agama ke, ilmu bukan agama ke, engineering ke, IT ke, apa lagi, kedoktoran ke dan sebagainya. Di mana kita gunakan? Adakah kita gunakan untuk kebaikan atau kita gunakan untuk kejahatan? Baru-baru ni kita dengar seorang student tu, student pandai, dapat tajaan marah, tapi membuka laman web lucah. Bukan laman web lucah sahaja, laman web kanak-kanak lucah, yang kita panggil sebagai pedofilia. Ini gejala yang bahaya. Maksudnya orang yang cenderung kepada kanak-kanak kecil. Ini adalah, kita katakan, orientasi seks yang melampau, yang keterlaluan, yang songsang, suka pada kanak-kanak. Jadi teruk kan, walaupun berpendidikan, tapi digunakan di jalan yang salah. Jadi kita doalah, risau anak-anak kita kan, takut-takut menjadi dipandang atau ditarget oleh golongan-golongan pedofil. Bahaya kan? Boleh google lah untuk cari maklumat selanjutnya tentang perkara ni. Ada juga yang mencadangkan supaya dia diberi peluang yang kedua. Masya Allah, teruk kan? Pedofil ni kita mungkin kurang kita perbicarakan dalam masyarakat kita, tapi sebenarnya itu satu yang sangat teruk. Saya pun tak ada masa nak ulas pada malam ni. Kita sambung pada topik kita, iaitu yang ketiga, Nabi sebut yang akan disoal pada hari kiamat nanti tentang hartanya, dari mana dia perolehi. Harta kita, dari mana kita dapat? Baju kita, kereta kita, rumah kita, duit kita,
dan untuk apa dia nafkahkan. Tentang harta ini, dua benda, dari mana dan ke mana, itu yang akan disoal pada hari kiamat nanti. Dan yang keempat, tentang masa mudanya, untuk apa dia pergunakan. Ini yang akan ditanya pada hari kiamat nanti. Masa muda kita guna untuk apa? Agak-agak pernah jawab. Masa muda kita banyak berfoya-foya ke, banyak dangdut ke, banyak layan Facebook je contohnya kan. Kalau untuk kebaikan tak apalah. Kalau untuk yang lara, yang tidak ada apa-apa faedah, maka apa nak jawab pada hari kiamat nanti? Jadilah orang-orang yang muda yang banyak menyumbang pada orang lain. Saya tengok orang-orang yang pergi volunteer di Ranau, kagum, respect. Orang yang sanggup di sana. Waktu banjir di Pantai Timur pada Disember, Januari tahun yang lepas, orang-orang muda yang volunteer pergi, bawa bekalan air bersih, bawa baju, bawa makanan. Respect. Sekurang-kurangnya mereka ada benda nak jawab pada hari kiamat nanti. Waktu muda aku habiskan untuk kerja-kerja kebajikan, tolong orang. Apatah lagi kalau kerja-kerja itu adalah kerja-kerja yang agama. Aku habiskan masa muda aku dengan berdakwah kepada non-Muslim contohnya. Aku habiskan masa muda aku dengan pergi ke program-program ilmu contohnya, mengisi program-program ilmu. Pergi, ada seminar kat sana pergi. Ada cafe kan, sekarang ada cafe banyak seminar macam pergi ikut. Ada Nu'man Alifan datang Malaysia, pergi dengar. Kenal Nu'man Alifan? Kenal siapa? Syahrukh Khan. Syahrukh Khan kita kenal, siap bagi Datuk lagi. Dari mana tak bagi Datuk? Nu'man Alifan kenal tak? Itu adalah orang yang kedua popular tokoh agama selepas Yusuf Al-Qaradawi. Itu adalah tokoh agama kedua popular seluruh dunia, Nu'man Alifan. Buka YouTube, dengar ceramah dia, amazing. Dia warga US tapi berasal dari Pakistan kalau tak salah saya. Kalau kita nak senang faham Islam ni, kita kena seeloknya dengar penerangan daripada syekh-syekh ataupun ulama-ulama dari US. Sebab apa? Sebab mereka ni hidup dalam masyarakat yang selalu question apa Islam ni macam ni, apa logiknya, apa rasionalnya. Jadi dia orang hidup di keliling masyarakat dan dia orang terpaksa menjawab. Jadi cara dia menerangkan pasal Islam tu sangat menarik dan Masya Allah, memang kalau kita dengar pun kita akan jadi lebih kuat. Dan kalau orang bukan Islam dengar pun, dia orang akan lebih senang, confident. Sebab itu budaya dia orang di US, Nu'man Alifan. Jadi kalau adalah masa muda kita digunakan untuk mendengar ceramah-ceramah contohnya, pergi seminar-seminar, majlis ilmu, adalah benda kita nak jawab di hari akhir nanti. Tapi topik pada malam ni adalah tentang muamalat, iaitu saya nak tumpukan tentang yang perkara ketiga tadi, tentang hartanya, dari mana dapat dan ke mana dinafkahkan. Secara umumnya kalau kita tanya diri kita sendiri, harta awak semua halal ke? Halal. Ke mana awak belanjakan? Semua halal. Ada tak yang tak halal? Tak ada kot. Secara umumnya kita semua confident macam ni. Tapi kalau kita cuba korek sikit, ni yang poin terakhir saya malam ni, kita korek sikit apa, dari mana kita memperolehi harta kita. Daripada gaji, daripada allowance, commission. Ayat commission tu kena hati-hati sikit. Kadang-kadang kita buat sesuatu tu kena bayar commission. Macam mana nak dapat approval ni cik? Cik kena bayar commission. Ada receipt tak? Tak ada. Benar dalam ni saya terlibat sendiri untuk projek property, projek pembangunan hartanah, construction. Sampai senarai untuk ini orang-orang yang perlu kita bayar sekian-sekian banyak. Kita tanya dia untuk apa? Yang ni memang kena bayar. So kita sebagai bank Islam kita macam, aduh, sebab ni banyak tu, setiap orang list nama panjang, setiap orang ada amount dia. Ni orang yang kita kena bayar, kalau tak approve. Kita bank Islam, kita tak boleh nak buat benda macam tu. Yang sampai kita terpaksa cakap, you buatlah macam mana pun, I don't want to know. Itu je yang kita mampu buat. Semua bank Islam, itu sahaja yang kami mampu buat.
Orang buatlah macam mana pun, yang penting aku tak tahu apa-apa. Itu je yang kami mampu buat. Kalau tak, benda tu tak lepas, InsyaAllah. Jadi kita pun kerjalah kat DBKL semua yang terlibat dengan apa ni, kelulusan macam-macam lah, berhati-hati. Adakah yang kita dapat tu betul-betul yang kita sepatutnya dapat, atau yang kita dapat tu adalah untuk kita meluluskan sesuatu. Komisen, orang bank pun ada juga komisen. Kau tolong dapatkan aku kontrak ni, menangkan aku kontrak nak supply barang ni. Untuk kau nanti akan ada kickback. Kickback tu macam grocery. Apa maksudnya? Maksudnya kalau bank kau atau company lah, mana-mana, kalau korang terima kita orang sebagai supplier dengan amount kontrak sekian-sekian, maka untuk kau yang meluluskan nanti akan ada kickback dia panggil. Jadi yang orang yang nak meluluskan dia akan berusaha lah meluluskan syarikat ni, sebab dia akan datang, dia akan dapat. Dia panggil kickback, InsyaAllah. Dan juga nak saya peringatkan tentang kita ni ada gaji, tapi kita juga ada side income. Kebanyakan dari kita biasanya ada side income. Jadi tolong tengok-tengokkan side income kita ni adakah halal atau tidak. Ramai orang yang side income dia buat MLM. Jadi MLM ni saya tak sempat nak cerita malam ni. Kalau ada kelapangan lain saya akan cerita dengan lebih detail. Tengok ada tak penasihat syariah. Kalau tak ada, elakkan. Skim-skim emas, skim pelaburan macam-macam kan, tolong elakkan. Jadi dari sudut income tu insyaAllah tak ada banyak masalah lah kita. Dari sudut belanja pun, ke mana kita belanja kan? Nak kata kita ni berjudi? Tak. Nak kata kita ni minum arak? Tak. Nak kata kita ni isap rokok? Itu kan tu. Rokok ni tolonglah Google fatwanya. Saya pun malah nak cerita malam ni. Google lah sendiri fatwanya. Haram. Jadi jangan jual, jangan beli. Kalau kita ada kedai ke, side income ke, apa-apa ke, pergi Langkawi orang kirim rokok, tolong jangan beli, haram. Haram bersubahat. Membelikan barang haram untuk orang lain walaupun kita tak isap rokok, haram. Pergi KLIA kan, pergi Labuan kan, kawan tolong kirim, tolong belikan rokok, jangan. Kalau di majlis tahlil dekat kampung saya, pas kita tahlil tu, pas kita hidang lah, dulang makanan, ada asam pedas, ada sayur, daging semua, ada seputar rokok. Dah elok-elok tahlil bukan main, datang bagi rokok, sedekah rokok tu. Sedekah ni syaratnya barang yang halal. Sedekah rokok tak diterima, dapat dosa lagi ada. Yang saya nak highlight yang terakhirnya malam ni sebelum saya berhenti adalah cuba cek kita punya kewangan. Setiap orang dari kita ni ada instrumen kewangan sendiri. Sekurang-kurangnya savings account, akaun simpanan. Akaun yang gaji tu masuk ke akaun tu. Cuba cek akaun tu Islami atau tak, ataupun akaun-akaun yang lain. Jadi kalau kita masuk ASP tak ada masalah. Tuan-tuan cek sendiri fatwa kebangsaan. Kalau rasa setuju, silakan. Kalau rasa tak setuju, tak yang masuk. Ataupun simpan duit berlebihan di tabung haji. Alhamdulillah, jelas secara compliant. Jangan simpan duit di tempat-tempat yang meragukan. Simpan duit di SSPN, Ustaz. SSPN ada dua. Satu SSPN, satu SSPNI. I for Islamic. Tolong tengok tu. Kalau ada dalam SSPN konvensional, tolong pindahkan, keluarkan dan pindahkan. Tengok semua akaun kita, adakah dia di dalam Islami atau tak. Tengok semua financing kita, loan kita, rumah, kereta, credit card, personal loan, apa lagi, adakah Islami atau tidak. Kalau tidak, tolong refinance. Tolong refinance, tanamkan azam dalam bulan Ramadan ni. Nak check balik apa sahaja yang ada. Kalau ada konvensional, tolong refinance. Macam mana cara nak refinance, boleh rujuk pada saya. Masing-masing yang lain lah, saya boleh tolong advice. Sebab ada juga dia punya cara-cara dia, prosedur dia. Dan juga staff loan.
Ini banyak kita terperangkap. Kita staff government, kita dapatlah loan daripada kerajaan untuk beli rumah, loan untuk beli komputer, loan untuk beli motor. Di syarikat swasta pun sama, loan untuk macam-macam lah, beli motor, beli komputer, loan untuk macam-macam lah. Jadi tolong cek adakah ia Islamik atau tidak. Kalau tidak, tolong refinance ataupun tolong settlekan cepat, ya. Jadi berhati-hati dengan instrumen-instrumen kewangan. Insurans kereta, insurans motor, tolong tukar. Bila habis nanti tolong tukar takaful. Kecuali tak ada takaful, maka diharuskan ambil conventional insurance. Kalau ada takaful tapi lebih mahal, maka mesti ambil takaful juga. Tak boleh ambil conventional insurance kalau ada takaful tapi mahal. Produk Alza, conventional insurance Kurnia letak 200 premium, takaful ikhlas 200.5, ambil yang 200.5. 300 pun ambil 300. Sebab dah ada yang halal, ada kewajipan untuk ambil. Tapi kalau Satria, maaf, tak ada takaful, semua takaful tak ada, okey, diharuskan ambil conventional insurance. Yamaha LC diharuskan ambil conventional insurance sebab tak ada takaful. Tengok balik rumah kita, fire, kebakaran, adakah diinsurankan di bawah konvensional atau takaful? Tolong semak dan tolong tukar sekiranya perlu. Dan minta berhati-hatilah bila orang telefon kita, buat marketing call, cik, saya nak jual insurans, personal accident lah, macam-macam lah. Kalau cik masuk hospital, kami akan bayar RM200 lah, macam-macam kan. Tanya dia, boleh dengar tak apa, tapi tanya dia, ni takaful ke konvensional? Kalau dia kata konvensional, minta maaf cik, saya orang Islam, saya ambil takaful saja. Dia akan jawab, sama je cik. Minta maaf cik, tak sama, satu haram, satu halal. Cakap dia, cakap dia. Kumpulan dah direkodkan, tak apa, cakap dia. Biar company tu tahu, oh sebenarnya ramai orang Islam yang ada kesedaran, ada awareness. Biar dia orang tahu. Kadang-kadang orang jual kat kredit card, kat LRT, sesepah dengan bawa adanya hadiah tu, cik ambil kredit card dulu cik, ambil hadiah ni. Kalau cik tak nak pun nanti cik cancel. Oh jangan. Tengok dulu Islamic tak. Kalau konvensional jangan ambil. Tak apa, saya ambil ni ustaz, saya ambil ni, lepas ni saya cancel. Bila kita ambil kat kredit konvensional, kita sign term and condition, maksudnya kita commit kepada bayar riba. Walaupun kita tak buat, kita committed untuk bayar riba, walaupun kita lepas tu cancel. Dosa juga. Kalau konvensional jangan ambil, silakan. Kalau Islam ni tak apa. Jadi berhati-hatilah dengan sistem space, semua instrumen kewangan yang kita ada. Kalau ada yang tidak Islamik, maka tolong tukar. Macam mana cara nak tukar? Boleh, kalau perlukan nasihat ataupun saranan, boleh jumpa dengan saya. Saya boleh cuba ni kan. Saya pun kalau nak minta tolong untuk refinance dan sebagainya, saya boleh tolong ni lah. Terutamanya daripada insurans ke takaful. Siapa yang ada insurans nyawa konvensional, medical card konvensional, macam mana nak tukar takaful, ada cara-cara dia. Ada beberapa perkara yang kita perlu tengok, boleh nak tukar satu saja. Dan yang terakhirnya, nak raya ni, ramai antara kita yang membeli perabot, beli TV baru, beli perabot baru, sofa baru. Kita pun pergi mana? Tak lain tak bukan cost memang. Berapa harga sofa ni? RM4,000. Bayar bulan-bulan berapa? Sekian banyak kali 36 bulan. Kira yang amount tu kali 36 bulan tu dapat tak RM4,000? Lebih 6,000, 7,000, 8,000 jumlah dia. Itu adalah riba. Berhati-hati. Tak semua barang macam tu. Ada barang yang macam Harvey Norman, saya tengok TV dia RM1,500. Lepas tu dia buat installment 12 bulan. Saya kira balik, amount tu kali 12 dapat RM1,500. Itu tak apa, betul dah tu. Tapi setengah barangan, berhati-hati, takut adanya riba dalam tu. Nak raya ni jangan penat-penat kita puasa tarawih setiap malam, sahur yang mulai kan. Tiba-tiba nak raya beli perabot, guna installment plan, cost members yang ada interest, ada riba. Habis amalan kita. Wallahu'alam, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan bermanfaat. Kalau ada apa-apa yang sekali nak tanya, boleh tanyakan pada saya. Kuliah saya di sini setiap bulan dan saya pun orang sini, jadi boleh kalau ada perkara-perkara yang nak ditanyakan,
silalah bertanya, insya-Allah saya akan cubakan setakat mana yang boleh. Minta maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan apa saya kongsikan ini bermanfaat, dan insya-Allah kita jumpa di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.